Right, okay. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa bi syarri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Selamat kembali ke kelas kita. First of all, sorry minggu lepas sebab saya tak ada. Saya pergi kursus. So, nanti kita akan discuss bila untuk kita ganti balik kita punya dua kelas. Alright, okay. Dua kelas tak salah saya. Bukan saya 3 kelas kot. Sepatutnya hari Selasa. No, sorry. Okay, maksudnya you by semalam 3 kelas lah kan? Semalam dengan hari ni lah. So, 3 kelas nak kena ganti balik. Alright, okay. So, hari ni kita akan continue untuk kita punya kelas tutorial. So, you guys boleh buka you guys punya Adobe Photoshop. Okay, you guys buka Adobe Photoshop, you guys pakai A4, setkan kepada landscape. Okay dah? Dah buka Photoshop? Dah. Dah. Alright, okay. Dah semua dah Right, okay. So, minggu ni apa yang kita nak buat adalah minggu lepas kita dah tengok macam mana kita adjust kita punya typography yang di mana saya ada sentuh sedikit di bahagian blending mode yang kita boleh add stroke, kita boleh masukkan pattern, kita boleh tukar dia punya color, setting dan sebagainya. Betul? Betul. Alright, okay. So, untuk this week, okay, kita nak continue dengan kita punya tutorial dan kita nak tengok hari ni macam mana kita nak menghasilkan logo menggunakan Adobe Photoshop. Okay? Okay, dalam penghasilan komputer grafik, okay, whenever kita do a graphic punya komputer, logo ni adalah salah satu items lah yang memang selalu akan di request dalam mana-mana grafik komputer lah. Okay, logo tak kisah. Logo you guys buat logo KFC ke, logo McDonald ke, ataupun you guys punya logo futsal ke dan sebagainya. Benda tu adalah memang orang kata a quite common lah. Orang akan request untuk you guys produce. Okay. So untuk menghasilkan logo kita boleh menggunakan pelbagai jenis software, tak semestinya Adobe Photoshop. Okay. Ada yang lebih prefer menggunakan Adobe Photoshop, ada yang prefer menggunakan Adobe Illustrator, ada yang prefer menggunakan software-software lain yang ada available dekat dalam market tu lah. Okay. So since that kita dah continue in Photoshop, so saya akan proceed with the Photoshop itself. So macam mana kita nak produce a simple logo dahulu. Alright, okay. So apa yang nak kita buat, kalau kita tengok dia a bunch of logo yang kita boleh produce menggunakan kita punya Adobe Photoshop. Okay, daripada logo, kalau kita tengok sendirilah. Okay, daripada logo tu sendiri sebenarnya ada pelbagai jenis logo. Logo yang berkonsepkan ada tulisan, logo yang berkonsepkan simbolik, logo yang berkonsepkan orang kata apa, just as
lambang, melambangkan something. Alright, okay. So kita kena decide what kind of logo kita nak produce dahulu. Okay, dan baru kita tengok logo tu adalah sesuai untuk diproduce dalam apa jenis software yang kita nak pakai. Kalau we are planning to do a logo with ada some graphical effects dan sebagainya, ada macam realism lah kepada dalam kita punya logo, so they advise kita menggunakan Adobe Photoshop sebab dia boleh bagi that kind of realism pada kita punya logo. Kalau kita intend untuk menggunakan logo kita sebagai 2D punya directional, dan kita lebih prefer menggunakan Adobe Illustrator sebab dia punya pace dia lebih cepat dan senang untuk dia nak render dan everything lah. Alright, okay. So untuk kita nak start kita punya logo by today adalah yang kita boleh buat sebenarnya kita nak try to do some very simple logo dahulu. Alright, okay. So apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak do a very simple logo. Okay. So apa yang saya akan buat adalah saya akan buat logo hari ni adalah logo kedai kopi. Boleh? Kita buat logo kedai kopi untuk hari ni. Okay. So untuk mula kita buat logo kedai kopi, first kali kita kena ada elemen-elemen kopi yang kita rasa kita nak adaptkan dalam kita punya logo. Okay. So secara basicnya, apakah elemen-elemen yang awak rasa patut kita terapkan dalam kita punya logo kedai kopi ni? Cawan. Cawan. Okay, cawan lagi. Biji kopi. Biji kopi lagi. Tulisan. Tulisan lagi. Trademark. Trademark apa maksudnya? Trademark kedai kopi tu. Ya, apa trademark dia? Cuba sekali pasti datang lagi. Itu slogan. Itu bukan trademark, itu slogan. Oh, slogan. Okay, itu slogan ke. Alright, okay. So apa yang awak cakap tadi adalah betul lah. Okay, kita kena adapt those element yang untuk kita masukkan dalam logo kedai kopi untuk kedai kopi. Okay, so first thing first, kita kena ada nama kedai kopi tu dahulu. Alright, okay. So apa yang saya buat, saya akan buat satu layer baru. Okay, you guys boleh follow up. Kita create satu layer baru. Alright, okay. Once kita create layer baru, kita just ambil text. Okay. Press T for text. Okay. So saya wrote down just a simple name dekat situ. Saya namakan kedai kopi saya adalah, ikut you guys tak payah ikut saya pun tak apa. You guys boleh namakan you guys punya own coffee Coffee. Ikut you guys Okay, so saya namakan saya punya brand saya adalah Coffee Cafe. Alright, okay. So these are the wording Coffee Cafe ni. So first kali saya tukar dia punya color. So you guys boleh change the color of the font itself. Right, okay. So ini adalah nama kedai kopi tu lah. Okay, so nama tu pulang pada you guys. You guys boleh bagi apa jua nama. Tak jadi masalah. Alright, okay. So tapi make sure dia reflect lah dengan apa nama yang you guys bagi black coffee, dark coffee. Alright, okay. It's up to you guys. You guys nak pakai apa color. Okay dah? Dah ada nama kedai kopi masing-masing Okay. So tak apa, you guys boleh follow up Okay, once kita dah ada nama kedai kopi tu, so you guys boleh pilih font. Okay, yang you guys rasa reflect dengan nama kedai kopi you. Okay.
So saya boleh pergi dekat Windows untuk keluarkan font, okay, ataupun type. So yang di mana font dengan type tu terletaknya di atas kita punya ni, character. Pergi dekat Windows, tekan character. Cari character. Bila tekan character, dia akan keluar pop-up Windows. Dekat sebelah kanan ni ada Windows character. Yang kita boleh tengok what kind of font lah yang kita nak apply. Okay. So you guys can start to choose what kind of copy ataupun orang kata apa? Font. Alright, okay. So saya dah dapat saya punya font. This one. Copy Cafe. A very like some sort like calligraph punya style lah. Alright, okay. Okay, I give you guys a time. Okay, you guys cari dulu. You guys punya font dan juga sizing lah yang you guys sesuai. Yang ni semua saya dah ajar hari tu kan? Ingat tak? Yang kita boleh adjust dia punya tu Alright, okay. So you guys adjust lah benda-benda you guys rasa bersesuaian dengan you guys punya apa ni? You guys punya nama kedai kopi you So right. Wait.
Okay, dah? Dah sir. Dah settle Dah. you guys punya nama dia. Okay, so you guys dah ada kita punya nama dan sebagainya. Okay, cuma kat sini saya ada buat penambahan dekat saya punya teks. Okay, kalau tengok dekat teks saya ni ada 2 layer lah. Okay, so layer atas dan layer bawah. Layer bawah ni saya just copy balik layer ni. Okay, kalau you guys ingat macam ni saya nak copy, just duplicate. Right click kita punya layer tu, lepas tu duplicate layer. So bawah tu saya letak dia warna gelap daripada warna atas supaya yang warna yang atas ni dia boleh stand out lah. Kalau saya letak flat, dia nampak macam melekat dengan background. So, jadi saya letak ni, so nampak dia macam ada shadow dan dia stand out. So saya buat 2, simple saja. Okay. So apa you guys boleh buat, terpulang pada you guys nak follow boleh, tak follow pun tak apa. Okay, tapi konsep dia adalah untuk buat, you right click, duplicate layer. Dah dapat duplicate layer, yang belakang tu you tukarkan color dia jadi lebih gelap. Alright, okay. So settle Alright, okay. So bila kita dah ada kita punya nama, okay, now kita kena create items items yang di mana kita rasa bersesuaian dengan kedai kopi yang kita nak buat. Okay. So tadi ada kawan-kawan you cakap, oh kita kena ada cawan lah, kena ada apa tadi, biji kopi lah dan sebagainya. Okay. Ada setengah orang dia lebih prefer ambil gambar-gambar daripada internet dan dia combine kan jadi satu logo. Itu pun boleh. Tapi saya lebih prefer kalau logo ni sebenarnya kita buat pure kita sendiri. Sebab logo ni dia agak sensitif sensitif dalam dunia design. Kenapa? Kadang-kadang even though kalau sama sedikit design dia pun orang akan claim kata oh yang logo you ni sebenarnya tiru daripada logo orang lain dan sebagainya. So kalau yang kita draw sendiri pun ada orang claim kata kita tiru. Bayangkanlah kalau gambar yang original memang ada, kita ambil kita tampal-tampal, orang memang sasarlah boleh tahu itu siapa punya gambar dan sebagainya. Okay. So macam mana kita nak buat sample of kita punya glass ataupun cawan kopi yang ada. Alright, okay. So saya create a new layer. Dekat atas ni, new layer atas kopi ni. So first saya akan ambil objek dahulu. In which dekat bawah ni. Okay. So remember the last few weeks yang saya ada ajar objek kita ada rectangle, kita ada rounded rectangles. Okay. So saya ambil ellipse tool ni. Alright. So once saya dah ambil ellipse tool, color saya just maintain je dekat situ. And then saya draw macam ni. Alright. Okay. Dia tak semestinya dekat dengan yang coffee ni lah. Alright, ini guys dah ada, kita boleh tutup dululah. Kalau kita tak nak dia mengganggu, kita boleh tutup. Alright, okay. So saya dah ada saya punya yang ni. Alright. Ellipse tool ni. Okay. Ini kira macam dalam cawan tu lah. Alright, okay. Dah? Wait. Lain semua okay? Boleh? Boleh follow? Boleh follow? Ulang balik. Ambil ellipse tool yang dekat bawah ni, dekat objek ni. Ada objek ni, ambil ellipse tool. Lepas tu draw ellipse tool ni macam ni. Shape dia macam ni. So nanti you guys dapat this kind of punya shape lah. Okay, dah.
Dah. Alright, okay. So kita dah ada dia punya shape ataupun air. Cawan dia belum ada lagi. Kita baru nampak atas dia je. Okay, now kita nak lukis dia punya cawan. Kita nak buat dia punya cawan. Okay. Create another new layer. Okay, create another new layer. Same goes dekat sini juga. Okay, apa yang kita perlu buat, kita ambil kita punya saya ambil rounded rectangle tools ni. Tadi kita ambil ellipse tool, so kita ambil rounded rectangle tools. You guys boleh nak proceed ellipse tu pun boleh, nak ambil rounded rectangle tools ni pun boleh. Tak menjadi masalah. Alright, okay. So apa yang saya buat, saya ambil rounded rectangle tools ni. Saya do this kind of punya shape lah. Okay, something like this. Maybe oversize lah, saya buat oversize sikit. Alright. Okay. So macam ni. Sir, Ya. macam mana tadi? Macam mana? Ambil, okay lagi sekali Create new layer kan. New layer dah buat. Okay, new layer, buat new layer. Lepas buat new layer, pergi ambil yang ni. Dekat kita punya objek tu, rounded rectangle tools tu. Yang nombor 2 tu. Okay, klik pada rounded rectangle tools tu. Okay, so and then you draw dekat bawah yang kita punya tu lah. Alright, okay. That's it. Macam tu je. Jadi Rectangle tool lah sir. rounded rectangle tools. Nombor 2 dia, nombor 2. Tekan lama-lama nanti dia keluar yang nombor 2 tu. Tekan lama-lama nanti dia keluar. Dekat saya ada rectangle tools, ellipse tool, triangle tool, polygon. Lain tu dengan custom shape. Yang rounded tu tak ada Rounded tak ada. Kalau tak ada, boleh pakai ellipse pun boleh. Rectangle tools pun boleh, tak apa. Alright. Okay. Kenapa Izzati ada 2? Sorry sir. Kesian kawan awak lain nak masuk, tak boleh kan? Okay dah, boleh? Boleh kita continue? Selepas tekan tu, Tekan apa? dia hilang. Tekan apa? Lepas tekan apa hilang? Sir, Ya. sorry tak buka sound. Apa sir? Tadi awak cakap hilang. Apa yang hilang? Apa tu rectangle tools tu. Aha. Lepas tu macam nak fillkan colour dia. Yang dekat sini tadi? Yang sebelah kiri ni. Sebelum kita lukis tu, kita isi dulu colour dia. Nampak tak ada 2 box ni? 2 box. Yang belah kiri tu. Okay. Okay, yang depan tu double click, isi dulu colour, lepas tu baru lukis. Okay. Okay, dah? Semua dah ada Alright, okay. Semua dah ada Yang 2 objek ni dulu.
Dua objek ni saja dulu. Nanti saya akan ajar dengan lagi detail lagi macam mana kita boleh modify dua objek ni. Alright. Okay. Alright, okay. So fokus kat saya kejap saya nak terangkan. Alright, okay. So kalau kita tengok pada kita punya dua objek yang kita dah buat. Okay, satu maybe ada yang ada pakai rectangle, satu yang pakai yang macam kita rounded rectangle. So right. Okay. Kalau kita tengok basically apa yang kita nampak dia dah jadi macam secawan lah, satu bentuk cawan. Tapi dia tak exactly macam cawan. Tapi kita dah boleh nampak macam bayang-bayangkan lah. Oh, dia ni akan jadi seketul cawan dan sebagainya lah. Alright, okay. So, dalam konseptual apabila kita nak melukis logo, logo dia tak semestinya kita letak benda tu seketul. Seketul maksudnya kalau cawan kita letak seketul cawan dekat situ. Tak, selalunya dia akan menggunakan konsep simbolik. Kenapa nak menggunakan konsep simbolik? Alright, okay. Sebab apa? Kena ingat bila kita buat logo selalunya kita akan print. Kita akan hantar kedai dan kita akan print. So kalau kita hantar kedai kita akan print, bila kita pakai logo yang ada full colour macam ni, berkemungkinan dia akan overcharge lah, dia akan charge lebih dan sebagainya. That's why kita akan try to reduce the numbers of colour yang kita akan spill dalam kita punya design. Dan selalunya kita akan menghasilkan design-design yang ada berbentuk simbolik. Alright, okay, berbentuk simbolik. Okay, so simbolik maksudnya kita akan nampak dia punya shape sikit-sikit ala-ala je. Nampak macam cawan. Tak a completely cawan dekat sini. So sekarang ni saya nak ajar you guys macam mana kita nak buat a very symbolic punya cup punya design menggunakan dua items yang kita ada ni. Alright, okay. First kali, pergi dekat kita punya layer yang ellipse ni. Okay, pergi pada layer yang kita punya ellipse ni. Alright, okay. Klik pada layer ellipse ni. So, then lepas tu you guys right click. Tengok boleh tak saya select pixel? Okay, tak boleh. Sekejap Right, okay. Pergi pada yang kita punya layer yang ni layer yang kita punya ellipse ni. Dah? Dah select dah? Dah. Okay. Awak pergi dekat, jangan klik dekat dalam yang box ni klik dekat luar ni je. Dekat luar yang kosong ni, right click dekat awak punya tu. Okay. Nanti dia akan keluar the whole list yang ada tu. Apa saya nak you guys buat? You guys pergi cari satu benda ni, nama dia rasterize layer. Okay. Dia tulis tu rasterize layer. Okay. Select pada right click dekat layer tu. Nanti dia akan bagi option cari rasterize layer. Ada jumpa? Ada. Okay. Ada Alright, okay. So klik pada rasterize layer tu. Alright. So apa yang dia akan buat? Dia akan rasterizekan kita punya layer. Maksudnya sekarang ni kita tak boleh do apa-apa changes dah. Okay, tapi sebenarnya kita masih lagi boleh changes lah. Kita boleh tukar. Okay, cuma kita rasterkan kita punya layer tu jadi a solid object. Okay. Okay dah rasterize layer? Dah. Okay. You guys buat step yang sama dengan kita punya yang atas tadi tu. Yang kita punya cawan tu. Pergi dekat cawan punya layer tu. Sama juga. You guys pergi right click. You guys tekan rasterize layer. Okay. So maksudnya bila kita dah tekan rasterize layer. Kita convertkan kita punya drawing tadi tu kepada a solid object. Kenapa kita nak buat? Kejap lagi saya akan explain dengan you guys. Sir. Ya? Ulang yang mana? Sir, saya tak dapat lagi lah yang tu. Yang mana? Yang tools tu. Tools yang mana? Sekejap. Mula-mula buat layer add layer. Okay. Okay, lepas tu dia tulis kat sini layer 1. Okay, betul. Lepas tu tekan rectangle
tu kan. Okay, betul. Lepas tu dia dah jadi petak tu tapi dia tak ada colour. Awak dah select colour belum? Dah. Dah tukar colour? Tekan yang tu, lepas tu tekan OK. Kalau awak ambil colour apa? Colour hitam. Colour hitam sepatutnya. Okay, sekarang ni masa awak dah buat drawing dah? Dah, dia jadi macam line-line putus-putus tu. Line-line putus-putus? Okay, cuba tengok dekat atas tu. Dia ada satu perkataan to fill dekat sebelah atas tu. Ada tak? Atas? Atas punya ada tak dia tulis fill? Tak ada. Kejap saya tunjuk. Okey, awak Kalau tengok. klik kanan dia ada fill. Tak, awak tengok saya punya screen kejap. Saya ambil ni. Bila saya draw ni, lepas saya draw ni, okey. Dekat atas ni ada fill dengan stroke. Perasan tak? Dekat atas ni, belah atas ni, dia ada fill dengan stroke. Dan awak punya line ni dia mesti solid. Okey. Cuba share screen jap, saya nak tengok. Okey, jap. Okey, jap kawan-kawan. Saya tolong kawan awak jap ni. So yang petak tu pun buat rasterize layer ke? Ya, betul. Yang petak tu pun rasterize kan dia. Okey, bulat boleh buat. Okey, bulat jadi. Okey, buat satu lagi layer. Okey, buat lagi satu layer. Okey. Ni dah ada dah. Okey. Okey, sekarang ni ambil awak punya rounded rectangle tools tu. Rounded. Bukan. Itu bukan. Itu rectangle marquee. Bawah ni yang dekat tempat bulat tadi buat tu. Mana bulat tadi? Tekan lama-lama. Nampak tu? Dia ada rectangle. Ambil yang rectangle tu. Ambil rectangle. Ambil rectangle. Lepas tu baru draw kat situ. Tu? Betul. Sorry. Alright, okay, tak apa. Okay, sir. Okay. Alright. Okay, kita sambung Alright, okay. So, kita dah ada dua objek yang telah kita rasterize kan. Okay, macam saya bagi tahu tadi, apa function kita rasterizekan layer tu, kita nak convert dia jadi solid object. Okay. So, kalau perasan, sekarang ni, cawan bawah saya ni nampak macam petak. Macam, terlampau flat. So, saya nak potong supaya cawan saya ni ada lubang shape sama macam yang saya punya yang air atas tu. Alright, okay. So, apa yang saya perlu buat? Okay, sekarang ni saya nak awak pergi dekat layer yang awak punya ellipse tool tadi tu. Klik pada layer ellipse tool tu. Okay. Lepas tu dekat layer tu kan ada kotak-kotak tu. Yang ada kotak macam dalam frame tu, dalam frame gambar tu. Okay. Dia tulis tu layer thumbnails tu. Klik pada layer thumbnails tu, right click dia. Nanti awak akan jumpa select pixel. Macam mana saya ulang balik? Okay, pergi je dekat layer bawah ni. Okay. Layer yang kita punya, apa tadi tu? Kita punya layer, ellipse tu tadi tu. Ellipse tu. Ellipse tu. Lepas tu pergi dekat dia punya thumbnail tu. Yang gambar yang kotak kecil tu dekat layer tu. Okay. Lepas tu right click. Lepas right click, awak akan jumpa ada satu perkataan tu tulis tu select pixel. Okay. Oh, select pixel tu lah. Ya, betul. Select pixel. Yang lain jumpa tak? Jumpa. Oh, lepas tu dia jadi macam line-line lah. Ya, betul. Okay. Bila kita tekan select pixel, awak akan perasan yang kita punya ellipse tu tadi tu akan jadi line belang-belang. Ada kan? Dia jadi belang-belang kan?
Ada. Alright, okay, cantik. So, ini bermaksud kita dah select pixel yang ada dekat dalam kita punya shape tu saja tadi. Kita nak dia punya shape tu. So, kita dah select pixel tu. So, kenapa kita dah select pixel tu? Sebab kita nak ambil dia punya shape tu lah. That's why kita kena rasterizekan dulu. Kalau kita tak rasterize, software ni akan assume that kita ambil semua keseluruhan screen. Tak, kita nak that specific area sahaja. Okay. So sekarang kita dah ada kita punya rasterized area yang kita ambil shape daripada ellipse 1. So apa yang kita nak kena buat next adalah kita nak potong kita punya cawan yang bawah tu. Okay. So apa perlu buat? Klik pada awak punya yang rectangle tu. Rectangle tu layer, rectangle punya layer ataupun triangle punya layer. Triangle pula rectangle punya layer ataupun rounded rectangle punya layer. Okay. Dah? Select je. Select je layer dia. Layer dekat atas tu. Layer yang petak tu lah. Okay. Kejap Sorry. Okay. Dah? Sorry. Kita select dulu. Kita pergi dekat layer kita punya ellipse tu. Yang ellipse punya tadi tu. Yang kita dah select pixel tu. Okay. Dah? Dah. Okay. So lepas tu awak tekan huruf V. Tekan huruf V. Okay. Sampai dia jadi yang mouse warna hitam ni. Lepas tu awak bawa mouse ni dekat awak punya tu. Nanti awak akan nampak dia ada gambar gunting. Dia ada keluar gambar gunting. Ada tak? Ada kan? Ada. Ada keluar gambar gunting Alright. Okay. So selepas keluar gambar gunting tu, apa saya nak you guys buat? Tekan pada pixel tu, tarik dia, letak dekat bawah ni. Bawah dia macam ni. Macam tu. Sekejap saya zoom. So at least you guys nampak lah. Okay, letak dia macam tu. Tadi dekat atas macam ni kan. So tarik dia, letak je di atas macam ni lah. Konon-kononnya dia dekat atas ni lah. Sir, Ya? ulang balik sir boleh? Ulang yang mana? Yang nak rupa gunting tu. Okay. Yang ni dah select tak? Pixel ni dah select ke belum? Dah. Okay. Lepas tu awak tekan je huruf V. Tekan huruf V. V. Lepas tekan huruf V, nanti mouse ni akan jadi hitam. Lepas tu letak je awak punya mouse ni dekat awak punya yang pixel select tu. Nanti dia akan keluar gambar gunting. Lepas tu tarik. Okay. Tarik. Okay, sorry. Tarik yang tu. Letakkan kat bawah. Okay. 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 Terima kasih sir. Sama. Dah? Semua dah? Dah. Alright, okay. So sekarang ni, apa yang kita nak buat? Kita nak potong, kita nak create lubang kita nak buat lubang pada kita punya cawan yang bawah tu. Tapi menggunakan shape yang ada dekat atas tu. Alright, okay. Shape yang dekat atas tu. Alright, okay. So apa yang awak perlu buat? Okay. Select layer yang atas sekali tu. Pergi dekat layer. Okay. Pergi klik yang pada atas tu, rectangle tools tu. Alright. Pergi dekat rectangle tools tu. Okay. Dah? Dah select layer rectangle ataupun rectangle tools tu. Tak kisah apa awak buat. Rectangle tools tu. Dah. Dah? Okay. Lepas tu pergi dekat keyboard awak tekan delete. Pergi dekat keyboard tekan delete. Tekan delete. Tekan delete. Tekan je delete.
Ada jadi apa-apa tak? Tak. Tak ada Tak. Okey, tak ada tak apa. Jangan risau. Kalau tak jadi apa-apa tak apa. Alright, okey. So lepas dia tekan delete, pergi dekat mata. Dekat kita punya yang ellipse tu tadi tu, mata dia tu awak tutup. Nanti dia akan kosong. Dia akan jadi lubang kosong. Bermaksud kita berjaya potong tadi. Tutup yang ellipse tu ni tadi balik. Tadi ni saya buka mata. Ni saya tutup. Saya buka, saya tutup. Sekarang tutup. Tengok dia hilang tak? Jadi tak? Jadi. Jadi Ada siapa lagi tak jadi? So, ulang balik yang rounded rectangle tu. Okay. So yang ni dah letak kat sini tak? Dah letak kan? Dah. Okay, lepas tu klik dekat yang rounded rectangle tools tu, select pada layer dia. Dah. Okay, lepas tu pergi dekat keyboard awak, tekan delete. Okay, dah. Okay, lepas tu pergi dekat yang layer bawah ni, yang ellipse tu, tutup mata dia. Dah. So hilang tak? Hilang. Alright, okay. Ada siapa-siapa yang tak hilang? Ada siapa-siapa yang tak hilang? Semua boleh? Boleh tak? Boleh. Alright, okay. So kejap Okay lah, settle Okay. So sekarang ni kita nak hilangkan yang kita punya line putus-putus ni, kita tak nak pakai. Awak tekan Ctrl, tekan D. Tekan Ctrl, tekan D. So nanti dia hilang yang garisan putus-putus tu. Hilang tak garisan putus-putus? Hilang. Alright. Okay, so saya akan terangkan konsep dia. Okay, apa konsep yang kita dah buat tadi? Kalau saya buka yang saya punya ellipse mata tu, dia ada lagi. Okay, sebenarnya apa yang kita nak buat adalah sekarang ni, kita nak ambil shape yang ada pada kita punya ellipse yang atas ni, dan kita nak hilang, kita nak gunakan sebagai kita punya macam selection tools yang dekat atas ni tadi. Ingat tak yang saya ajar awak minggu lepas yang ada elliptical tools, ada rectangle tools, okay? So kalau kita pakai ni, kita tak akan dapat exact the same shape yang dekat sini. So apa yang kita boleh buat, kita boleh select dia punya pixel. So kita dah dapat sizing yang ni. So kita letak dia punya position dekat mana kita nak potong. And then kita tekan pada layer yang kita nak potong. So bila kita tekan delete, layer tu akan hilang. Tapi dekat ellipse tu takkan hilang. Dekat kita punya ellipse layer tu lah, dia takkan hilang. Sebab kita dah select pada kita punya layer yang kita nak potong. Okay. So konsep dia akan jadi macam tu. Katalah macam for example, saya nak buat kali kedua juga. Okay. So saya buat benda yang sama. Saya pergi dekat ellipse punya layer ni. Saya drag benda ni dekat bawah. Katalah saya nak buat tapak dia lah. Saya drag benda ni dekat bawah. Saya tekan balik layer yang rounded rectangle tu, saya tekan delete. Bila saya tutup, bawah ni pun akan hilang. Sebab kita nakkan dia punya pixel je untuk kita hilangkan benda-benda yang kita tak nak pada kita punya objek ataupun subjek. Once dah settle, kita tekan Ctrl D. So kita akan dapatlah very special punya shape yang kita dah buat. Okay, konseptual dia sama untuk kita apply. Kalau macam mana awak nak potong, nak buang, kita boleh menggunakan. Sebenarnya kalau nak simple, kenapa tak guna je eraser? Saya boleh je ajar awak guna eraser. Okay. Tapi saya tunjuk sampel apa efek kalau kita dah pakai eraser tools. Alright. Okay, saya pakai eraser tools kat sini. Alright. Saya besarkan dia punya ni. Awak rasa dengan menggunakan mouse awak tu, awak boleh dapat the same shape tak? Nampak? Dia akan jadi menggerutu kat sini. Nampak? Dia tak balance bila kita padam. Okay. That's why kita kena ada the exact punya orang kata apa, shape yang untuk kita nak hilangkan kita punya design tu lah. Alright. Okay.
So sekarang kita dah ada yang ni. Yang the first one ni lah. Okay. So sekarang ni kita dah ada kita punya rupa bentuk cawan. Okay. Cawan yang berlubang yang tak ada air. So kita letak ni, ini adalah air dia. Okay. So air dia ni pun saya nak buat yang different sikit. So apa yang saya buat adalah dekat sini. Saya copy dulu. Saya duplicate layer yang ellipse tu. Okay. Boleh follow duplicate layer yang ellipse tu. So awak akan dapat ellipse satu biasa dengan ellipse satu copy. Ada? Ada. Alright, okay. Lepas tu pergi dekat ellipse satu ni, sama konsep dia. Right click, select pixel. Okay. Lepas right click, select pixel. So you ubahkan sikit dia ke belakang macam ni lah. Something like this. Sekejap. Something like this. Right, okay. Something like this lah. Okay. Dia ke belakang sikit je. So awak akan ada lebihan sikit lah yang kita punya ellipse yang nombor 2 tu. Alright, okay. So saya ada terbuat silap lah. Apa dia? Kejap saya share. Ni saya ambil video. Okay. Okay. Lepas tu dah buat selection ni. Okay. Pergi dekat ellipse copy tu. Okay. Yang ellipse one copy tu. Ataupun awak punya layer nama dia apa. Tapi yang kita copy tadi tu. Awak tekan je delete. Okay. Bila tekan delete, kita tutup kita punya ellipse yang original tu. Ellipse one tu. You tengok apa jadi. Kalau kita tekan Ctrl D. Dia akan jadi macam shape of cawan sahaja dekat situ. Betul? So ellipse saya tak muncul. Ellipse Ellipse tu tak muncul. tu tak wujud. Ellipse Tak muncul. Ellipse tu tak muncul. So saya ada terbuat silap lah. Ya, Okay, apa yang silap? Saya nak back balik. Okey, tengok apa yang silap. Saya tersilap tekan. Apa yang tersilap tekan? Dia ada artboard bawah ni. Mana? Artboard mana? Okey, lepas tu Lepas tu saya nak kembalikan balik macam first tadi tu. macam mana tiba-tiba ada artboard pula? Saya tak tahu tadi saya tekan mana tadi. Okey, tapi tak apa. Awak tekan je Ctrl Z. Ctrl Z. Tak jadi apa pun. Tekan boleh tak Ctrl Z? Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Tak boleh. Dia jadi apa? Dia jadi biasa. Dia macam ada hilang satu. Hilang. Okey. Okey. Boleh? Boleh. Alright, okey. Tadi siapa tadi cakap yang tadi siapa cakap tadi hilang tadi? Tadi siapa cakap hilang? Mana? Husna. Okey, jadi tak macam saya ni? Jadi tak? Ulang balik boleh Sir? Ulang balik. Okey, boleh. Okey. Okey, siapa yang dah jadi? Okey, alhamdulillah. Saya nak tolong kawan awak yang tak jadi ni Okey. So, okey, saya kembali pada original places. Okey, pergi dekat yang kita punya ellipse punya layer ni. Dah? Dah. Okey. Okey, lepas tu right click, duplicate. Right click, duplicate layer. Okay. So bila duplicate layer, dia akan jadi ellipse satu copy. Tekan OK. So ada dua. Dia copy saya. Duplicate layer tu. Okay. Okay, so jadi awak ada dua layer yang ada ellipse. Betul Betul. Okay, so sekarang ni klik pada layer ellipse yang bawah dia.
Okay. Okay. Lepas tu pergi dekat yang kita punya box tadi, sama juga konsep dia, kita select kita punya pixel. Okay dah. Okay. Lepas tu ambil awak punya ni. Okay, tekan V. Sampai awak nampak gambar gunting tu, tarik ke tepi sikit. Ke kanan sikit. Adjust ke kanan sikit. Sikit je. Macam tu. Dia tulis macam bentuk pangkal Ustaz. Dia tulis macam bentuk pangkal? Macam apa ni, dia kalau saya sentuh skrin dia macam keluar macam notis yang apa panggil Okay, cuba share screen tengok. Nampak tak Ustaz? Okay, kejap. Okay, mana awak punya dah select pixel. Kenapa awak punya, okay, buka semua layer dulu. Ellipse tu buka dua-dua. Sekejap. Ellipse. Buka dua-dua. Buka dua-dua, saya tengok. Okay. Okay dah. Yang kotak tu dah settle kan? Kotak yang 4 segi tu. Okay, sekarang ni Dah. Sekarang ni yang ellipse copy tu delete dulu. Ellipse copy tu delete. Okay. Okay, pergi kat ellipse yang bawah tu, tolak dia naik ke atas. Ni. Ellipse tu, lepas tu tekan bukan. Bias tu, pergi kat canvas. Canvas yang ni. Tak, pergi kat canvas. Drawing board, pergi kat drawing board. Okay, tolak yang tu ni atas. Tolak ni atas, tolak lagi. Okay dah. Alright. Okay. Lepas tu baru duplicate awak punya layer. Right click saya. Right click. Duplicate layer. Alright. Okay, so sekarang ni tekan pada ellipse yang bawah tu. Okay, gerakkan ke kanan sikit dekat awak punya canvas. Bukan canvas, kat canvas. Dekat canvas, gerakkan dia ke kanan sikit. Alright. Okay. Alright. Okay, sekarang tekan yang atas, pergi dekat layer. Okay, tekan yang atas tu. Yang tu, betul. Okay, tekan delete. Dah. Okay, lepas tu tutup yang ellipse yang bawah tu. Tu. Lepas tu tekan Ctrl D. Alright. Okay, boleh? Alright. Boleh. Semua boleh follow Boleh. Alright. So jadi macam ni. So bila tekan, kita nampaklah sebenarnya ni macam ada rounded shape air kopi dekat dalam ni. Alright, okay. So sekarang ni kita dah ada rounded shape atas. Kita dah ada shape kopi kat sini. So kalau awak rasa macam, saya punya ni terlebih besar ke apa benda, so you boleh adjust. Ataupun cara nak kecilkan dia punya ni, awak tekan Ctrl T. Tekan Ya. Saya buat share screen tak? Sorry. Nasib baik tak cakap Sorry. Alright. Okay. Katalah macam for example. Awak punya ni. Nampak saya punya screen Nampak. Okay. Katalah macam awak letak ke sini, macam terlampau besar lah pula awak punya air ni. Awak boleh kecilkan dia dengan tekan pada keyboard awak, tekan Ctrl, tekan huruf T. So itu bermaksud kita transform. So you guys boleh drag dia, kecilkan dia, ikut size apa benda lah you guys nak, bagi kesesuaian. Dah confirm dapat, tekan ni, lepas tu you guys tekan enter dan you guys adjust lah. Ikut nampak bagi dia, shape dia nampak seamless. Tahu seamless? Maksudnya kita nampak dia ada kesinambungan antara design bawah dengan design atas. Something like that. So bila orang tengok tu, orang tahulah, oh ini adalah bentuk cawan. Dalam cawan ni ada air. Alright, okay. Boleh? So far okay, boleh? Guys? Boleh. Okay. So okay. Alright.
Ada siapa-siapa ada masalah, terlepas, tak jadi, PC meletup? Ada? Sir, ulang balik sir. Diulang balik apa? Yang hilangkan benda tu. Hilangkan benda yang mana? Ni jauh awak tinggal ni. Apa yang nak hilangkan? Line slow. Ha? Line slow tadi. Tak, apa yang nak kena hilangkan? Dia punya bulatan tu. Yang bulatan yang ni ke bulatan yang ni? Bulatan yang mana nak kena hilang? Yang Atas tu. Yang ni ke ataupun yang ni? Yang tu. Yang ni. Oh, jauh awak lagi tinggal. Saya dah sampai Jerman dah ni. Awak baru Line slow. awak baru kat airport Sorry. ni. Alright, okey. Jap. Okey. Yang lain boleh go for break dulu. Okey, sementara saya tunggu kawan awak, nanti kan kita sambung balik Alright, saya tolong kawan awak seorang ni Okey. So sekarang ni awak kat mana? Awak ada berada dekat yang Saya dekat yang dah berikan tu. Awak ada kat Duplicate yang. yang ni. Yang ni dah potong belum? Tu dah. Dah, okey. So sekarang awak nak buat yang ni. Okey, alright. Okey, saya buat lagi sekali Okey, so awak ada yang ni. Yang ni ada kan? Ada. Okey. So, ini kat sini. Alright, so jadi apa awak buat? Awak duplicate dulu yang ni. Right click. Okey, lepas dah klik duplicate. So kita ada dua. Satu ellipse, satu lagi ellipse copy, betul? Betul. Okey, so pergi yang dekat bawah dia, yang original dia. Okey. Lepas tu awak select pixel dia. Okey, lepas tu ambil mouse, letak dekat canvas, tarik dia ke sebelah kanan sikit. Macam yang ni. Macam saya buat ni. Saya tarik je sebelah kanan sikit. Tinggalkan sikit-sikit je dekat dia punya tu. Okey dah. Okey, lepas tu pergi dekat ellipse yang layer copy tu. Okey. Lepas tu tekan delete dekat keyboard. Dah. Okey dah. Okey, lepas tu tutup yang mata pada ellipse yang layer 1 tadi tu. Okey. Lepas tu tekan Ctrl D. Right. Okey. So jadi macam ni. So jadi yang ni nanti awak adjust lah ikut kesesuaian dengan awak punya shape cawan ni nanti. Yang mana awak boleh adjust lah, nak masuk dalam ke keluar ke macam mana. Kalau nak resize boleh tekan Ctrl, tekan T. So resizekan dia ikut pada kesesuaian. Lepas tu dah confirm, tekan enter je. So nanti kita dapat lah kesesuaian dengan kita punya cawan kita tu nanti. Alright, okay, boleh? Okay, thank you sir. Okay, sama. Okay, kita go, okay guys, yang lain kita go for break first. Dalam 10 ke 5:15. Kejap lagi kan kita sambung balik. Boleh Boleh.
boleh kita continue? Boleh. Boleh Alright. Semua ada? Boleh kita continue guys? Boleh. Alright, okay. So now kita dah ada kita punya shape yang dekat atas tu. So sekarang ni kita nak reshape kita punya cawan ni supaya jadi exactly macam cawan lah. Alright, okay. So untuk kita reshape cawan ni sebenarnya kita boleh buat pelbagai jenis orang kata apa, style. Macam tadi saya bagi tahu kita juga boleh menggunakan eraser kalau kita nak guna eraser. Okay. So saya select yang kita punya cawan tu, yang rounded rectangle tools tu. So saya boleh potong ikut style cawan yang mana saya nak lah. Tapi dia tak cantik lah dia punya accuracy sebab kita menggunakan mouse. Kalau kita menggunakan apa ni, kita panggil pensel untuk welcome table kita, itu insya-Allah kita akan dapat accurate. So jadi untuk yang ni saya tak menggalakkan awak untuk menggunakan mouse. So apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita kena create shape yang almost similar dengan kita punya cawan tu. So buat satu lagi layer baru. Okay, dah buat layer baru. Dah buat layer baru? Dah, okay. So ambil yang ellipse tool tadi tu, yang bulat tu, ellipse tool. Alright, okay. Dia sebenarnya tak semestinya ellipse tool lah. You guys boleh menggunakan apa-apa jua jenis lah. Tapi bagi saya ellipse tool ni lah yang almost hampir similar lah. Okay. So apa yang saya boleh buat, saya draw. Okay. Saya draw dia macam ni. Alright, okay. Saya draw dekat atas lah. So nampak dia macam ni Alhamdulillah. Saya draw dia macam ni. Okay, dah? Dah. Alright, okay. Lepas dah draw tu, sama agak konsep dia. Kita rasterizekan dulu layer tu. Rasterizekan dia. Lepas rasterizekan dia, lepas tu awak select pixel. Okay, dah select pixel? Yang mana tu tekan select pixel? Yang tadi, yang kita buat tadi, yang ellipse tu nombor 2 tu. Oh, tekan ni yang select pixel. Nak ni ke rasterize layer ke Dia kena rasterize dulu baru boleh kita select pixel. Okay, dah select pixel? Dah. Dah Okay, so sekarang ni kita dah ada kita punya shape yang kita select tu, pixel dekat dalam ni. Tapi kita tak nak buang yang kat dalam ni. Kita nak buang yang dekat luar ni. Yang bawah ni je. Yang atas ni kita nak pakai. So apa yang awak boleh buat, pergi dekat rounded rectangle tools tu, yang kat kita punya cawan tu. Okay. Pergi kat kita punya cawan. Alright. Yang dekat layer cawan kita layer cawan. Lepas tu pergi dekat awak punya tool sebelah kiri ni, ambil eraser tadi. Yang saya kata jangan pakai tu, kita ambil eraser tu balik.
Okay. So ambil eraser ataupun shortcut key dia adalah huruf E. Ambil eraser. Lepas tu boleh padam tak awak punya yang ni? Dia boleh padam tak? Cuba try padam. Tak boleh. Sekejap Sorry sekejap Saya tunjuk. Okay. Kalau kita padam tu tak boleh kan? So apa yang kita kena buat sekarang ni, kita kena invert dia. Okay, invert maksudnya kita kena terbalikkan dia. Okay, untuk terbalikkan dia, pergi dekat awak punya yang ni tadi, yang kita punya rounded ni tadi, yang kita dah select layer tu. Sekejap dekat sini tak ada. Okay, tak ada. Sekejap selection. Okay. Okay. Dah Okay. Kita pergi. Ni masih dekat lagi awak punya layer yang cawan tu tau. Lepas tu pergi dekat atas. Cari ada perkataan select. Dekat kita punya menu banyak tu. Cari perkataan select. Select. Cari inverse. I-N-V-E-R-S-E. Inverse. Right click juga apa? Tak. Dekat atas. Menu dekat atas tu. Yang ada file, edit, image, layer, type. Lepas tu ada select. Ada perkataan select tu. Tekan perkataan select tu. Lepas tu cari ada perkataan nama dia inverse. Ataupun shortcut key dia adalah Shift Ctrl I. Ada tak? Tekan select, okay. Ada inverse Tekan kat layer mana? Tekan kat mana? Dekat atas. Dekat menu atas tu. Yang ada file, edit, image, layer, type. Lepas tu ada select. Ada satu select tu. Menu dia select tu. Okay. Lepas tu ada perkataan inverse. Ada tak perkataan inverse? Jumpa tak? Jumpa. Okay. Tekan. Tekan inverse tu. Okay. Bila tekan inverse tu, kita dah terbalikkan kita punya drawing. So dia lepas tekan inverse tu, barulah kita ambil kita punya pemadam. Ambil pemadam. Padam yang bawah ni. Yang atas jangan padam Padam yang bawah ni sahaja. Padam yang bawah. Hilang tak? Hilang. Alright. Okay, lepas dah padam, boleh tekan Ctrl D untuk hilangkan line putus-putus tu. Okay. So saya punya ni ada cacat sikit ni, tapi tak apa. Okay, saya colorkan dia balik. Select pixel. Saya ambil bucket. Sorry. Okay. Right. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, dah? Jadi tak? Jadi? Ya. Jadi Okay. So sekarang ni pergi balik dekat ellipse yang atas tu, yang kita dah buat tadi tu. Ellipse tu. Yang layer ellipse 2 tu. Alright. Okay. Tekan huruf V. Tekan huruf V. Drag je. Tekan drag dia ke bawah je macam ni. Turunkan dia ke bawah.
Dah turun ke bawah dah? Dah. Okay, so dah turun ke bawah. Sekarang ni kita nak convert ke yang kita punya yang kita buat ellipse tu ni jadi macam tapak dia. Kan cawan kita kan ada dia punya tapak kan? Lapik dia kan? So kita nak convertkan. So untuk convertkan, okay, make sure kita masih lagi berada di layer ellipse 2 ni. Okay. Lepas tu awak tekan dekat keyboard awak Ctrl T. Okay. Ctrl T ni adalah untuk kita transform Tekan Ctrl T. Nanti dia akan keluar rounded box ni. Ada? Ctrl T saya. Ctrl T. Okay, nanti dia akan keluar rounded box ni. Lepas dah keluar rounded box ni, awak pergi yang dekat yang kotak yang tengah-tengah ni. Yang ada warna putih tengah-tengah ni, bawah ni. Nanti awak letak awak punya mouse sampai awak jumpa dia ada keluar arrow up and down tu. Lepas tu awak klik, awak drag je. Sorry pula. Awak klik, tekan shift dulu Tekan shift, drag je dia. Drag sampailah dia jadi nipis macam ni. Macam ala-ala lapik tu. Lepas dah okey, tekan enter. Okey, lepas tu you adjust lah. Macam tu. Okey, jadi tak? So tadi sangkut. Macam tak, nak bagi tak. lebih? Okey. Tekan Ctrl T tadi tu. Okey. Tekan Ctrl T. Lepas tu tekan shift. Lepas tu mouse ni letak kat tengah-tengah ni. Yang ada dot, yang ada kotak putih tengah-tengah ni. Tolak je dia naik ke atas. Sampai dah dapat yang macam mana kita nak. Lepas mouse, lepas tu tekan enter. Okey, jadi tak? Jadi. Alright. Okey. So sekarang ni jadilah kita punya cawan. Okey, cawan, ada air dan sebagainya lah. Alright. Okey. So kalau macam for example, ni kira dah memang dah jadilah. Dah memang kita tak payah nak adjust apa-apa dah. Kita dah jadi kita punya cawan. So apa boleh buat sekarang ni? Kita boleh buka kita punya wording tadi lah. Yang kita punya wording tadi tu. Alright. Okey. So kita boleh susun balik kita punya ni. So ikutlah awak nak letak kat mana. Letak kat sini ke, nak letak dekat atas dia ke, nak letak dekat bawah dia ke, bawah nama dia ni ke. Alright, okay. So saya nak letak kat sebelah tepi ni lah. Alright, okay. Jadikan dia macam tu. Alright. So kalau katalah awak nak gerakkan semua sekali. Tekan kita ni by layer kan. So nak gerakkan semua sekali supaya dia tak lari. Awak boleh klik pada layer pertama dekat atas. Lepas tu tekan shift. Lepas tu klik pada layer yang terakhir. Jangan termasuk layer background. Layer background tak payah. Kita tak gerakkan background kita. Kita nak gerakkan item kita je. So tekan pada layer pertama. Tekan shift. Lepas tu tekan layer yang terakhir. Lepas tu lepas awak ambil mouse awak gerakkan semua sekali. Awak nak gerakkan dekat mana-mana pun boleh lah. Positionkan pada awak punya canvas lah. Supaya dia berada dekat tengah-tengah. Alright, okay. Itu cara kita nak select semua dan kita gerakkan.
Alright, okay. Katalah, sir, saya punya cawan ni terlampau besar. Nak kecilkan. Alright, okay. So, awak boleh select cawan awak saja. Layer-layer yang ada elemen-elemen cawan tu. So, saya bermula daripada ellipse 2 sampai ellipse 1 ni. Saya select semua ni. Saya tekan Ctrl, saya tekan T. So, dia akan jadi satu group. Dan saya resizekan lah. Ikut yang macam mana size yang saya rasa saya nak buat. Okay. So, saya ikut sama size dengan saya punya perkataan coffee ni. Okay. And then, saya tekan enter. Alright. Okay. Right. Okay. Lepas tu, kalau katalah macam for example, sir, yang dalam ni saya nak tukar color dia. Yang air tu. Yes, you guys boleh tukar color air tu. Sama juga konsep dia. Select pixel balik. So, dia akan select kita punya pixel yang kita ada tu tadi. Alright. And then, you guys boleh gunakan paint bucket. Okay. Pergi dekat paint bucket ni. Alright. Lepas dah pergi kat paint bucket ni, select color dia dulu. You guys nak pakai color yang macam mana. So, saya pakai dark brown tu. Lepas tu, saya color. Klikkan paint bucket kat dalam ni. So, nampak dia akan jadi warna coklat gelap lah. Dekat dalam tu. So, yang base dia ni pun, saya nak tukar color dia. Sama juga. Saya tekan select pixel. Saya pergi dekat paint bucket. Klik pada paint bucket. Saya pilih color. Dan saya tekan dekat dalam ni. So, dia akan tukar color dekat sini. Alright. Itu cara dia. So, kalau nak alih semua macam mana? Nak alih semua dengan perkataan sekali. Dah. Copy saja. Copy saja. Okey, pergi dekat layer yang ada elemen-elemen copy ni. Okey, klik yang pada layer pertama, tekan shift, lepas tu klik pada elemen yang terakhir, layer yang terakhir tu. Okey. Lepas tu ambil mouse awak, gerakkan je. Nanti dia akan gerak semua sekali serentak. Boleh? Gerak tu nak kena tekan shift tak? Tak payah. Gerak je menggunakan mouse seperti biasa. Okay. Alright. Right. Okay. Katalah for example, yang dekat kita punya cawan ni cawan ni awak nak gunakan, ingat tak minggu lepas saya ada ajak awak yang kita menggunakan this blending tools. Blending ni. Blending option. So you guys boleh menggunakan blending option lah. Kalau you guys nak apply blending option. Okay. Kalau you nak buat emboss ke, you nak tambah effects. Okay. You nak buat effects ataupun you nak bubuh stroke pun boleh. Nampak? Dia akan jadi stroke macam tu. Alright. Ataupun you guys nak bubuh inner glow. Nak buat macam ada glowing sikit. Ataupun nak bubuh shadow. Alright. Okay. You guys boleh apply lah. Apa-apa yang you guys rasa yang you guys nak. Alright. Okay. Nak bubuh pattern pun boleh. Nak bubuh outer glow pun boleh. Nak bubuh drop shadow pun boleh. Ikut apa yang you guys rasa sesuai lah. Jangan kata, hari tu saya kata boleh apply semua. Tak. Bukan saya kata boleh apply semua. You guys ada option untuk apply. Okay. So, kalau you rasa benda tu berguna untuk you guys apply lah. Kalau rasa tak perlu apply, nampak macam tak cantik, so tak payahlah kita apply. So sekadar macam ni, saya nampak stroke ni okey untuk saya apply. Tapi size stroke saya ni agak besar, so saya reducekan dia kepada 5. Okey. Dan saya klik okey saja. So jadilah a combination saya punya cup of coffee ni dengan perkataan coffee cafe. Simple as that cara untuk kita menghasilkan logo. So kalau dah habis kelas nanti ada recording balik kan? Ada. Okey, semua boleh tak? Ada tak siapa-siapa yang tersangkut dekat mana-mana? Ada siapa-siapa tersangkut dekat mana-mana? Okey, boleh? Sir. Ya. Saya punya ada apa yang untuk paint tu. Hah? Yang untuk cat tu.
Okay. Yang untuk kali turun tu. Okay. Saya pun tak ada dekat bahagian tu semua. Yang ni gambar tongcat ni. Itu. Okay, cuba awak cari ni. Dia mesti ada gradient. Gradient ni ada tak? Ada? Okay, tekan lama-lama. Nanti dia akan keluar gambar tongcat. Ada. Okay. Okay. Alright. Sila. Sama. Okay, kalau you guys nak rasa nak apply gradient pun boleh. Gradient tu apply dekat kita punya, ingat hari tu macam saya ajar masa kita menggunakan blending mode tu. Okay, yang mana gradient tadi. Gradient ni you guys boleh tukar dia punya gradient ni lah. So you guys boleh apply colour macam ni. So nampak dia punya ada gradient. Okay, pada you guys punya cawan ni lah. Kalau you guys nak apply gradient, okay, so you guys boleh drag dia punya tu. So nampak dia macam ada effect sikit lah, 3D punya effects kalau you guys nak apply. Alright, okay. So kalau selalunya bila kita apply gradient ni, kita tengok what kind of elemen yang kita betul-betul nak letak lah. So kalau macam ni, katalah saya apply gradient kat sini. Dan tulisan ni pun selalunya kita akan letak gradient jugalah. So saya letak gradient juga dekat tulisan saya ni. Gradient overlay. Macam ni. So bila saya apply. Sekejap so nampaklah dia punya tu proper sikit lah. Sekejap Okay, drag sikit. Okay, kat sini. Okay. Alright, okay. So nampak dia ada gradient, dia ikut cawan ni punya gradient dan juga perkataan ni punya gradient. So ada two tone skala dekat sini. Okay, semua boleh? So far okay tak? Boleh follow tak? Okay, sir. Boleh. Boleh. Ada tak saya ni mengajar awak menjadi kesusahan? Tak. Susahlah online ni. Susahlah online, kita orang tak boleh nak follow step by step ni, line slow lah. Ada tak? Okey tak? Boleh tak? Tak, sir. Semua mantap. Tak, sir. Okay, sir. Okay. Elok. Tak, saya risau sebab apa? Saya nak suruh buat assignment ni. Kalau yang Assignment. Angkut. kalau yang simple-simple Sir, jangan bagi susah-susah sangat, sir. Bagi yang tak, assignment saya senang je. Apa yang saya buat tutorial tu, itulah assignment. Itu sebab saya buat one by one dengan awak. Itu yang awak kena hantar. Okay. Saya simple je, saya tak susah. Kalau awak boleh follow, settle. Kira maksudnya, katalah for example, katalah yang ni adalah assignment. So ini adalah basic. So awak boleh submit yang ni. Tapi awak akan dapat markah basic lah. So kalau awak nak advance lagi, awak touch-up lah lagi. Bubuh lah awak rasa benda yang nak bubuh. Buatlah macam ada effects ke, yang apa yang saya dah ajar awak. Buat different colour. Ikutlah konsep macam mana awak ada buat. Pergi buat research dulu, tengok kat tempat lain. Macam mana perkataan coffee cafe ke benda dan sebagainya. You implement. Boleh tak jadi masalah. Selalunya saya akan, bila saya bagi assignment, saya akan bagi assignment based on pada tutorial yang kita buat. Itulah awak punya assignment. Sebab saya akan kena tengok juga. Sebab kita bukan buat dekat dalam lab. Dalam lab tu berkemungkinan komputer awak pakai tu powerful. Senang awak nak buat kerja. Tapi bila kat rumah kadang-kadang ada yang tak ada komputer. Ada yang komputer slow, tak cukup dan sebagainya. That's why saya nak tanya, okey tak? Adakah saya ajar ni agak menjadi susah kepada awak? Saya kena tahu juga tu. tidak, sir. Okay, alright. Okay, so kalau okay,
Saya rasa tak ada menjadi masalah. So kita punya tutorial minggu ni memang hanya untuk buat logo sahaja. So apa yang saya nak saya nak fokuskan dalam kita punya kelas ni sebenarnya teknik ni kita boleh menggunakan untuk pelbagai jenis logo-logo yang lain. Tak semestinya logo kedai kopi ni. Saya rasa tadi banyak macam mana saya ajar awak teknik macam mana macam mana kita boleh menggunakan kita punya shape yang kita create tu untuk kita buat yang kita potong shape-shape yang lain. Betul Yang kita buat select kita dah buat rasterize layer, lepas tu kita select pixel. Lepas tu pixel tu kita boleh delete. Lepas delete kita boleh apply juga pada benda-benda yang lain dan sebagainya. Kalau teks ni kenapa saya buat teks sebab apa? Saya nak recap balik yang minggu lepas yang kita dah belajar tu supaya you guys tak lupa macam mana untuk kita buat teks dan sebagainya. Adjust color. Alright? Okay? Lepas tu yang baru untuk minggu ni je saya bawa ajar awak yang tadi tu, yang macam saya bagi tu rasterize layer, select kita punya pixel dan kita boleh delete bahagian-bahagian kita tak nak. Dan juga tadi saya dah ajar awak macam mana kita nak buat inverse. Inverse tu maksudnya kita nak terbalikkan kita punya selection tu supaya yang luar tu kita boleh buang, kita delete. Tinggalkan yang isi dalam sahaja. Lepas tu sama juga tadi, habis tu saya bagi tahu kita boleh implement yang blending mode tadi tu supaya kita punya tu akan jadi nampak different sikit lah. Tak macam yang konsep yang standard yang orang pakai flat color dan sebagainya. Alright, okay? Boleh? So far okay boleh Boleh. Alright, okay. Boleh. Alright, okay. So settle. Semua settle Settle. Ada siapa-siapa yang terlepas ke, tak tahu ke macam mana ke dan sebagainya? Yang memang dah tinggal jauh. Saya dah sampai Jepun dah ni. Boleh kejar sampai Australia. Dah Australia ke bawah lagi. Saya dah naik ke atas. Awak terbalik ni, awak salah flight. Masa nanti tengok video recording. Okay, alright. Okay, so sebelum kita ending kita punya kelas, saya nak you guys save dulu file ni. So pergi dekat atas. File. Okay, pergi dekat atas file. Lepas tu cari perkataan save as. Okay, cari perkataan save as. Okay, so sekarang ni you guys boleh pilih lah. Nanti dia akan keluar pop-up So you guys boleh pilih nak save dekat mana. Okay, saya selalu sarankan student saya buat satu folder just khas khusus untuk setiap subjek. Kalau awak ada 5 subjek, awak ada 5 folder. So dalam folder tu awak letak awak punya dokumen-dokumen yang berkaitan. So macam kat sini, saya ada saya punya folder saya. So semua subjek saya ada kat sini. Saya ada subjek ni termasuklah dengan subjek awak komputer, grafik, design. Okay. So dekat sini awak boleh save tu. Okay. So tulis kat situ logo, design, tutorial. Okay. Logo, design, tutorial. Itu nama file yang kita boleh save lah. Alright. Okay. Lepas tu bawah tu yang dia tulis save as type tu, dia memang dah setkan kepada Photoshop. So biar je Photoshop. Kenapa biar dalam Photoshop? Maksudnya bila kita save dalam Photoshop, the next time bila kita nak buka, kita boleh sambung edit balik. So dia tak flatten lah, dia tak jadi flat, jadi skeping. Kita masih lagi boleh sambung untuk edit balik. Alright, okay. Dah kejar saya sampai ke Tokyo. Tokyo kat mana tu? Tokyo tu besar tu. Awak Tokyo kat mana? Tokyo kat Jepun ke? Tahu Tokyo kat Jepun. Hiroshima. Dekat Fukushima? Malaysia kat Fukushima. Fukushima tu kat Tokyo Oh, salah tempat. Okay, alright. Okay. Yang ni semua dapat tak yang Photoshop ni? Boleh Boleh. Okay, dah select Photoshop, tekan save. So bila kita dah tekan save, nanti kita dah save kita punya file as a single Photoshop. Okay, sekarang ni saya nak ajar awak macam mana kita nak save file kita jadi sekeping JPEG. Katalah for example, whenever saya ask you guys untuk do design, kalau saya minta, saya kata hantar file Photoshop dan hantar file JPEG. So macam mana kita nak save sebagai file JPEG? Okay, sama juga konsep dia. Pergi dekat file. Okay, file dekat atas tu.
Tukar. Lepas tu pergi kepada save as. Okay. Lepas tu select location dekat mana kita nak save. Yang bawah tu save as type tu tukarkan dia kepada JPEG. JPEG. Okay. Select kepada JPEG. Dia ada banyak selection kat situ. PNG, Pixar, TIFF dan sebagainya. Sorry Tapi kita ambil JPEG. Select kepada JPEG. Okay. Once you guys select kepada JPEG. Okay. You guys tekan save. Nanti dia akan keluar pop-up. Dia akan bagi tahu kita nak save dia high quality ke tak high quality. Selalu standard Photoshop akan bagi 8 lah quality dia. Itu dah kira normal lah. Okay, you tak payah go yang super high ke dan sebagainya. Sebab kita tak buat untuk printing. Kita hanya buat untuk display saja. So once you guys dapat quality standard kepada high tu, you guys tekan OK. So bila tekan OK, nanti you guys pergi cari balik you guys punya working file tu. You guys akan dapat dua. Satu file Photoshop, satu file JPEG. So JPEG tu kalau you guys nak preview, hantar kat saya bagi saya tengok dulu ke dan sebagainya, boleh. Sebab file size dia kecil berbanding dengan file size Photoshop yang agak besar. Okay, boleh? So far okay, semua okay, boleh? Boleh. Boleh. Alright. Okay, ada siapa-siapa yang tak boleh save tak? Boleh. Ada siapa-siapa yang tak boleh save? Boleh save Boleh, alright. Okay, tak apa. Alright, okay. So, kenapa saya minta awak simpan file ni? So, bila saya bagi soalan, kalaulah soalan tu kata, okay, design coffee. So, you guys hantar je lah file ni. Tak payah dah nak fikir-fikir buat file lain. Kalau saya kata, okay, design logo. For example, design logo kedai ikan. So, you guys kena buat kedai ikan lah. Nanti. Alright, okay. Boleh Sir, tak dengar suara. Phone, the Sony Xperia 5 Mark II. Alright, okay, dengar. Dengar. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya rasa pada mana-mana yang tertinggal tu nanti, you guys boleh tengok video. Kejap lagi saya akan upload. So, you guys boleh tengok balik dan you guys boleh follow one by one. Yang mana tak tahu, boleh saya tanya dalam group nanti. Alright, okay. InsyaAllah. Okay, sebelum saya sudahi kita punya kelas ni, saya nak tanya. Untuk kita punya kelas ganti. Bila kita boleh buat? Sebab kita ada 3 kelas nak kena ganti. 2 kelas 1 jam, 1 kelas 2 jam. So, saya bercadangkan 2 hari lah. Maksudnya, 1 hari tu kita habis 2 jam untuk 2 kelas. Dan satu lagi tu kelas untuk kita punya tutorial. Free bila sir? Saya minggu ni kelas memang minggu ni memang pack lah. Sebab malam ni pun saya ada kelas. Malam esok pun saya ada kelas. Sebab minggu depan, minggu ke-7 kan, sebelum you guys pergi you guys punya cuti SEM, saya nak settlekan you guys punya tu sebelum cuti SEM tu nanti. Kalau boleh saya tak nak kacau you guys punya cuti SEM lah. Kalau boleh kita buat kelas malam. Boleh tak? Boleh je. Is it okay for you guys? Boleh? Cuti SEM bila sir? Cuti SEM bermula 2 hari bulan. Sorry. Bermula 1 hari bulan. November. 11. 1 hari bulan 11. Cuti SEM bermula 1 hari bulan 11. Boleh sir. So jadi kita ada minggu depan. So minggu depan tu kalau boleh sebab kita nak kena settlekan 4 hours 4 jam kita nak kena settlekan. So kalau boleh malam nanti awak memang tak ada kelas malam langsung kan? Tak. Ada yang ada. Ada yang ada. Tadi ada Koko. Ada. Betul. Okay, alright. Kalau kita buat Sunday Kelas malam, silat je. Sunday hari Nanti Ahad, malam free. Ahad siang ke malam ada nak pergi mana Jumaat ke? free sir, Jumaat. Tak ada. Jumaat saya ada Jumaat kelas. tak boleh. Jumaat tak boleh. Sabtu free. Sabtu petang. Sabtu tak boleh. Sabtu saya tak ada. Ahad. Ahad boleh tak Ahad?
Ahad lambat sikit sir. Ahad lambat sikit. Ahad Sir, kita Ahad ada yang tak free. ada yang tak free hari Ahad Tu macam mana Ahad? Ahad kita buat malam boleh? Ahad malam. Ahad malam boleh. Ha? Ahad. Ahad malam boleh? Ahad malam. Ahad malam boleh je. Ahad malam. Hey. Okey dengar. Isnin malam. Sekejap. Isnin ada orang yang ada kelas. Isnin malam ada kelas kan? Isnin malam ada kelas tak? Tak. Okey, Tak, macam ni. tak Okey ada. dengar ni. Dengar ni Dengar Okey, Ahad ni. Ahad ni kita settle 2 jam dulu. Kelas yang lecture tu. 2 jam. Yang sejam-sejam tu. So 2 jam lah. Kita bermula pada pukul 9 malam sampai pukul 11. Okey Ahad. Okey. Lepas tu malam Isnin tu kita settle yang tutorial yang 2 jam tu. Ngam boleh sir. Boleh Bila yang kedua bila? Boleh. Ahad ni dengan Isnin minggu depan tu. Boleh? Boleh? Boleh sir. Boleh So lagi sekali saya ulang Ahad ni malam pukul 9 sampai pukul 11. Lepas tu satu lagi kelas tu hari Isnin malam pukul 9 sampai pukul 11 juga. Dia 2 jam 2 jam. Ada kelas je. Isnin ada kelas. Sini ada kelas je. Isnin ada kelas. Kelas golf. Kelas golf. Kalau Selasa? Free. Selasa boleh? Selasa free. Selasa Boleh. semua okey tak Selasa? Okey. Boleh. Selasa cuti? Mana ada Selasa cuti? Difa balik. Tak ada. Difa Bali satu lagi minggu yang cuti SEM tu. Betul Ah, kan? boleh. Boleh. Betul Okay. So listen Hari Ahad malam 9.11. Hari Selasa malam 9.11. Boleh? Boleh. Okay, sekejap lagi saya akan letak kat dalam kita punya group Telegram date dengan tarikh tu. So nanti kita follow up kat situ nanti Alright? Okay? So Ahad Selasa. Ahad dengan Selasa. Alright, so kalau tak ada apa-apa, so sebelum saya tinggalkan juga saya minta isi attendance dahulu. Sekejap isi attendance. So nanti pada mana-mana yang tadi terlepas ke line putus dan sebagainya, nanti dalam sejam ni awak check balik dekat awak punya Google Classroom. Saya akan bagi balik video ni so guys boleh follow up balik dia tutorial Okay, so link saya dah bagi kat dalam awak punya chatting room. Isi awak punya form dan kalau tak ada apa saya kata itu saja untuk kelas kita pada petang ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Waalaikumsalam. Thank you sir. Sama.